Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah, edisi Isnin 4 Disember 2023. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi KSTI memperuntukkan RM360,000 tahun depan untuk disalurkan kepada 24 pejabat pendidikan daerah PPD di negeri ini sebagai kesinambungan menyokong penganjuran Festival Sains, Matematik, Kejuruteraan dan Teknologi STEM di peringkat daerah. Daripada jumlah itu, sebanyak RM15,000 disalurkan kepada setiap PPD. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ia bagi membantu melahirkan modal insan mahir bidang teknologi yang menjadi teras revolusi industri 4.0 selain mampu menyelesaikan pelbagai masalah kompleks. Di samping peringkat negeri, kita akan adakan juga Minggu Sains Negeri Sabah. Dan tahun hadapan, selain daripada acara berkenaan, kita akan tingkatkan, banyakkan lagi program berhubung ini. Seperti mana setiap 2 tahun sekali kita akan menganjurkan anugerah tokoh sains negeri Sabah. Datuk Arifin yang juga Exco Pendidikan Negeri ditemui pada perasmian penutupan STEM Exploration Camp STEC Kuala Penyu 2023. Akhirnya kami ada tempat berlindung yang selamat dan anak-anak dapat membesar dengan baik. Itu reaksi dari Sabariah Said dan Abdul Rahman Samad selepas menerima kunci Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sebatik. Rozimah Sharlin Siat yang merupakan ibu tunggal kepada 5 orang anak berumur antara 10 hingga 17 tahun gembira apabila kerajaan dapat membantu mereka sekeluarga memiliki kediaman lebih selesa di Kampung Sungai Tuda, Kalabakan. Penerima bantuan rumah SMJ untuk hari ini amat bersyukur dan amat berterima kasih kepada Datuk untuk kami sekeluarga dan anak-anak tempat berlindung dan tempat tinggal untuk hari ini dan selama-lamanya. Bagi Abdul Rahman Samad, memiliki rumah mesra SMJ ini memberikan sinar baru kepada mereka 4 sekeluarga selepas beberapa permohonan dikemukakan sebelum ini ditolak. Terima kasihlah banyak-banyak kerana lama sudah apply ni tapi tidak dapatkan. Baru ini dapat dari YB Hasan. Syukurlah, alhamdulillah lah ada rumah sendiri begini. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebatik, Datuk Hassan A. Gani Pangeran Amir menyerahkan replika kunci rumah mesra SMJ kepada 3 orang penerima di Kampung Mangga dan Kampung Sungai Tuda, Kalabakan. Rumah SMJ untuk dalam kawasan DUN N73 Sebatik ini untuk pada kali ini ada sebanyak 20 unit, yang mana 9 unit itu pembinaannya berasaskan IBS dan 11 unit itu di kawasan pulau dibina secara konvensional. Mana daripada 9 unit rumah SMJ ini yang melalui IBS ini sudah siap sebanyak 6 unit dan insya-Allah dalam masa terdekat saya yakin melalui pejabat daerah rumah-rumah ini akan dapat diselesaikan dalam tahun ini. Jawatankuasa Badan Keagamaan Bukan Islam di Keningau memerlukan RM3 juta lagi bagi menaik taraf kemudahan Dewan. Ketua Jawatankuasa Keagamaan tersebut, Reverend Omrinus Buril berkata, ia termasuk kerja-kerja penerapan jalan, tempat letak kereta dan pagar. Sebelum ini, Dewan Berkenaan yang dibina pada 2011 di Jalan Airport Kampung Liawan menerima bantuan keuangan RM7 juta daripada Kerajaan Persekutuan dan RM1 juta daripada Kerajaan Negeri. Kami masih memerlukan dana untuk 3 atau 4 juta begitulah untuk pengaspalan jalan raya, juga untuk parking, untuk pemagaran dan juga untuk rumah kaki tangan. Juga ada beberapa yang diperlukan, iaitu ini soundproof Dewan ni yang masih ada masalah sekarang ni lah. Beliau ditemui RTM di Keningau sempena Fund Run SIB Keningau yang dirasmikan Wakil Menteri Belia dan Sukan Jerinus Pagut.
Program anjuran Jabatan Pembedahan Am Hospital Keningau dengan kerjasama Pink Ribbon ini bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai budaya hidup sihat. Parti Tindakan Demokratik DAP Sabah akan terus memperjuangkan hak rakyat Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Setiausaha Organisasi Kebangsaan DAP Stephen Sim Chi Kiong berkata, menerusi perjuangan tersebut, beberapa tindakan dan dasar baharu Kerajaan Persekutuan telah diluluskan. Kita telah meluluskan akta untuk melibatkan penyertaan wakil Kerajaan Negeri Sabah dalam lembaga pengarah LHDN. Saya rasa amat penting ya untuk mencerminkan kepentingan wilayah Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi setara dengan Semenanjung dari segi pencukaian. Menurutnya, dari segi pemberian khas interim seperti diumumkan dalam Belanjawan 2024 memperlihatkan peningkatan daripada RM125 juta kepada RM300 juta, membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan kepada MA63. Beliau berkata demikian dalam sidang media pada konvensyen tahunan DAP Negeri Sabah. Sementara itu, Setiausaha Antarabangsa DAP Jenny Lasimbang berkata, DAP akan meningkatkan penglibatan serta memperkasa golongan wanita dalam politik. Kami juga akan dalam DAP Sabah ini dan juga di Malaysia akan melihat lebih kepada penyertaan wanita lah dalam politik. Kami akan menjalankan program-program pelatihan terutamanya lah bekerjasama dengan parti-parti yang sosial demokrat di Asia Pasifik. Seramai 34 perwakilan dan 143 orang menghadiri konvensyen tahunan DAP Negeri Sabah 2023 ini. Program Lambaian Haji Warga Pejabat Pendidikan WPP Daerah Sandakan antara program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Lembaga Tabung Haji Sabah tahun ini. Program julung kali diadakan dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sandakan itu bermatlamat memberi pendedahan awal kepada warga pendidikan di daerah Sandakan mengenai ibadah haji sekaligus memperkasa budaya menabung dengan tabung haji. Ketika ditemui RTM selepas perasmian program ini, Pengarah Lembaga Tabung Haji Wilayah Sabah dan Sarawak, Datuk Nur Laila Said berkata, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah antara agensi awam yang merekodkan pendeposit tertinggi tabung haji di negeri ini. Kami sebagai orang yang menyempurnakan haji kepada warga pendidik dan warga pendidik akan turut mendukung ataupun membantu kita juga untuk menabung dengan tabung haji dan seterusnya insya-Allah untuk meningkatkan dana tabung haji dan sedikit sebanyak ini juga akan membantu Kerajaan Negeri Sabah dalam meningkatkan zakat insya-Allah. Tabung haji ini merupakan salah satu wadah ya untuk umat Islam menyimpan deposit yang terbaik lah. Semua warga pendidik yang Islam ya membuat deposit ataupun buat simpanan ya di tabung haji ya sama ada untuk kegunaan simpanan seharian ya simpanan dalam kehidupan apatah lagi digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Lebih 200 peserta terdiri warga pendidikan dan guru sekitar Sandakan menghadiri program ini yang diisi dengan ceramah berkaitan ibadah haji dan simulasi haji. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.